Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Fikri Fauzi daripada DMI semester 5. Hari ini saya ingin buat assignment tentang pemahaman orang tentang ilmu faraid atau harta pusaka. Hari ini kita tengok siapa yang bertuah. Okay, hari ini bersama saya Encik Syahraimi. Saya ingin bertanya dia tentang pengetahuan dia tentang ilmu faraid. Okey, soalan yang pertama. Encik Syahraimi tahu tak jenis harta yang boleh diwariskan? Saya terangkan kalau Encik Syahraimi tahu. Harta ni, pasal harta ni ada dua, harta alih dan harta tak alih. Harta alih ni seperti dia berbentuk wang tunai, seperti kenderaan ataupun emas lah. Yang tidak alih pula dia hanya berbentuk seperti tanah, seperti rumah kediaman ataupun pangsa puri lah. Itu je lah yang aku tahu. Soalan kedua pula. Encik Syahraimi tahu tak waris yang terdekat yang boleh mewarisi jika contoh Encik Syahraimi meninggal? Encik Syahraimi tahu tak siapa waris terdekat yang boleh dapat harta tu? Apa yang saya tahu, harta yang boleh diwarisi ni seperti itu isteri, yang kedua ibu, yang kedua bapa, anak perempuan dan anak lelaki. Itu harta yang boleh diwarisi lah. Encik Syahraimi tahu tak hukum berkaitan dengan pembahagian harta pusaka? Adakah Encik Syahraimi tahu? Buat masa sekarang saya tak pernah ambil tahu pun. Cik boleh terangkan, Cik Firdaus? Okey. Undang-undang pusaka Islam bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Ittihad. Mereka menyelesaikan dalam masalah tertentu. Dalam pusaka menurut Islam ni, seorang lelaki menyamai seorang perempuan dan dilaksanakan dalam banyak kes. Kebanyakannya lelaki ni, seorang lelaki mewakili dua orang perempuan untuk mendapatkan harta ini. Itu sebahagian yang saya tahu lah, berdasarkan hukum berkaitan dengan hukum berkaitan dengan harta ini ataupun pembahagian harta pusaka. Encik Syahraimi tahu tak kadar pusaka bagi ahli waris kepada si mati tadi? Mati tadi, lepas tu waris dia berapa kadar dia dapat? Encik Syahraimi tahu tak? Tak tahu. Cik boleh terangkan? Jika seorang si mati tadi meninggalkan contohnya yang mati tadi isteri dia, suami dia akan mendapat 1/2 jika dia tiada anak. Tetapi jika dia ada anak, dia akan mendapat 1/4. Itu untuk si suami apabila isterinya meninggal. Apabila isteri pula meninggal, suami pula meninggal, ada isteri, isterinya akan mendapat 1/4 jika tiada anak, dan akan mendapat 1/8 jika ada anak. Manakala ibu pada si mati tadi akan mendapat 1/3 jika tiada anak, dan 1/6 jika ada anak. Itu bagi si ibu lah. Dan bapa akan mendapat 1/6. Bapa ni tetap akan menjadi 1/6 sama ada anak atau tiada anak. Manakala anak perempuan akan mendapat 1/2 jika tiada adik-beradiknya, dan dia akan mendapat 1/2 jika di dalam adik-beradiknya terdapat seorang anak lelaki, mana 2 itu mewakili lelaki, 1 mewakili perempuan. Ini dipanggil asabah bil ghairi. Manakala bagi anak lelaki pula akan mendapat asabah bil nafs, iaitu baki keseluruhan harta. Jika dalam keluarga itu terdapat seorang anak perempuan, maka dia akan mendapat 2/1. Asabah bil nas adalah baki keseluruhan harta, mana baki keseluruhan harta itu akan diperoleh oleh anak lelaki tersebut. Soalan yang terakhir, pada pandangan Encik Syahraimi lah, kenapa ada ahli waris dan keluarga yang bergaduh tentang harta pusaka ini? Pada pandangan Encik Syahraimi, kenapa dia bergaduh? Boleh terangkan? Okey. Tentang pendapat saya lah, satu keluarga tu mereka tidak faham apa itu hukum faraid. Sebab itulah mereka tidak pernah tahu bahawa dalam Islam tu mempunyai hukum tu
dan mereka boleh mengagihkan harta ataupun pusaka mereka. Yang sebab yang kedua disebabkan si arwah ataupun si mati tidak pernah membuat perancangan yang terlebih awal lah, dekat mana harta yang boleh diagihkan, seperti isteri ataupun ibu bapa ataupun anak-anak mereka lah. So itulah mereka menjadi huru-hara dalam keluarga tersebut dan menyebabkan perebutan harta. Jika si mati ataupun arwah yang telah meninggal dunia tu, si arwah boleh memberi wasiat kepada anak-anak lah. Saya suka dengan pandangan Encik Syaraimi. Saya menahan sikit lah. Maksud dia tidak faham, anak-anak ni tidak faham lah dengan ilmu faraid. Diorang tidak belajar, diorang tak tahu yang faraid ni di mana setiap ahli keluarga akan mendapat bahagian masing-masing. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Islam sudah menetapkan semua itu. Jadi perancangan tadi bagus ke? Perancangan seperti menyediakan wasiat sebelum meninggal tu, bagi tidak membuat adik-beradik semua bergaduh tentang harta. Sebab kita tahu yang harta ni boleh merosakkan siapa saja, manusia kan. Bila wang semua boleh mengaburi mata kita, dengan wang semua boleh memutuskan silaturahim. Sebab itu bahayanya duit banyak. Macam tu lah. Jadi jangan ada berduit banyak. Duit banyak boleh, banyakkan bersedekah. Itu saja pesanan saya. Terima kasih kepada Encik Syaraimi kerana meluangkan waktu pada petang ni untuk saya menemu ramah tentang pengetahuan Encik Syaraimi tentang ilmu faraid. Sekian saja daripada saya, Firdaus Fikri Fauzi, DMI semester 5, mengerjakan assignment pusaka tentang menemu ramah, mencari pemahaman orang tentang ilmu faraid atau ilmu pusaka. Jika ada kekurangan, maafkanlah saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.